Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita lafazkan ketika mana bermula daripada bulan Rajab dan sehingga hari ini bulan Syaban dan bermasuk bulan Ramadan Al-Mubarak, masya-Allah, kita dimakbulkan doa oleh Allah Ta'ala, dapat hidup, dapat sampai di bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang penuh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita berada di pertengahan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini. Maka kita sudah melepasi 10 hari ataupun 10 malam yang pertama, yang mana kita berusaha untuk menjadikan kita di kalangan golongan la'allakum tattaqun, golongan-golongan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saki-baki Ramadan yang tinggal, jika kita tidak berusaha untuk mencari bekalan kita, untuk mencari sebanyak mungkin pahala ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita adalah golongan-golongan yang rugi. Bukan saja rugi dunia, tetapi juga yang paling rugi ialah rugi akhirat. Maka tetamu istimewa yang datang kepada kita sudah dah duduk 10 hari lebih dah, kita kata. Dia dah rasa dah bagaimana menjadi tetamu kita. Maka kita tidak boleh memandang ataupun mengambil mudah tentang tetamu ini, kerana tetamu ini masih belum memberikan hadiah istimewanya, hadiah yang akan diberikan kepada kita jika kita ini betul-betul mencari ataupun mau sungguh-sungguh hadiah tersebut. Hadiah apa? Tidak lain, tidak bukan ialah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, para pendengar, adakah kita sudah bersedia? Adakah sudah kita buat persiapan secukupnya? Adakah kita akan menghabiskan saki-baki Ramadan, sisa-sisa Ramadan itu tanpa berbuat apa-apa ataupun menjadi hanya sekadar perkara biasa, kebiasaan tiap-tiap tahun lagu tu? Bila orang tanya Ramadan tahun ni macam mana, dia jawab apa? Macam biasa. Macam biasa tiap-tiap tahun. Kita tak mau jadi yang biasa, kita nak jadi yang luar biasa. Kalau yang biasanya pada tahun-tahun lepas kita hanya sekadar tarawih, tahun ni kita ada azam biar luar biasa, terapah tarawih kita sambung dengan tadarus Al-Quran. Kalau yang biasa kita yang biasanya kita bila mana kita bangun sahur kita tak solat tahajud, tahun ni azam sungguh-sungguh untuk solat tahajud sekurang-kurangnya 2 rakaat. Kalau tahun lepas kita hanya bagi sekadar 200-300 sedekah infak kita, tahun ni azam mungkin 500-600. Jangan jadi kita ni perkara yang biasa yang kita buat pada tahun-tahun lepas, tetapi tahun ni kita nak biar ada perubahan, peningkatan dari segi takwa kita, dari segi pengamalan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Persoalan yang saya ingin ajukan kepada tuan-tuan yang mendengar kita pada petang ini, sudah berlalu beberapa hari Ramadan, sudah berapa juzuk Al-Quran yang sudah kita baca?
Adakah setiap selepas solat 5 waktu kita baca Quran? Yang kita azam pada tahun ni kita nak khatam Quran. Yang mungkin kita dalam hidup kita berapa kali saja kita khatam Quran? Tanya diri masing-masing. Tanya iman masing-masing dalam hidup kita ni berapa kali dah kita khatam Quran? Pernah tak dalam bulan Ramadan kita khatam Quran? Yang kita katakan Al-Quran ni diturunkan pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Allah Ta'ala sebut firman dalam Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Bukan bulan yang lain, tetapi bulan apa ni? Bulan yang sangat-sangat istimewa, nuzul Quran. Sebagai apa Quran ni? Hudan linnas, sebagai petunjuk kepada manusia yang akan membezakan di antara hak dan batil, baik dan buruk. Orang yang berpegang dengan Quran bukan sahaja berpegang, dia menjadikan Al-Quran sebagai teman dia, sebagai apa? Sebagai sahabat dia, yang dia sentiasa mendampingi Al-Quran dan menjadi rujukan dalam kehidupan dia. Sama ada kita nak memilih nak memilih jalan mana yang kita nak tuju. Quran bagi penyelesaian sebesar mana pun persoalan, sebesar mana pun tujuan kita, matlamat kita, cara jalan kita, maka carilah dalam Quran, semua ada. Bahkan kalau kita nak tengok masa bulan Ramadan ni, Masya Allah, hak tak biasa makan kuih-kuih, hak tak biasa jumpa Ramadan, kita jumpa, no? Dalam Quran cerita semua cara-cara nak buat kuih-kuih pun ada. Cuba cari tengok, jumpa. Tapi cari jumpa kataan cucuk kodok tak jumpa dalam Quran. Allah Ta'ala kata apa? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ini jawapan Quran untuk nak buat apa saja atas muka bumi ini. Tanyalah kepada orang yang mengetahui jika kamu tidak mengetahui. Kalau kamu nak buat cokodok, tanya orang buat cokodok. Kalau kamu nak buat tukang kayu, tanya tukang kayu. Maka Quran penyelesaian itu sahaja untuk kita berfikir. Tetapi bukan sekadar itu, bahkan Quran ini sebenarnya bukan sahaja sekadar untuk kita nak menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan kita, bahkan juga dalam ekonomi kita juga penyelesaiannya ada dalam Quran. Dari segi siasah, dari segi pentadbiran kepimpinan imamah itu sendiri ada dalam Quran. Bagaimana kita nak menolak Al-Quran? Kita melihat akhir zaman ini manusia jauh daripada Quran. Ni Al-Quran ini yang kita harapkan besok akan menjadi syafaat kepada kita, selain pada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena ingat, kalaukah golongan-golongan yang mereka mengatakan mereka sayangkan Quran dan mereka beriman dengan Al-Quran, tetapi mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai perlembagaan kehidupan mereka, sebagai panduan dalam gerak kerja mereka, termasuk juga dari segi soal kepimpinan negara, tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber rujukan paling utama selain daripada As-Sunnah Nabi SAW, qiyas ulama' dan sebagainya. Maka bolehkah dia mengatakan bahawa dia beriman dengan Al-Quran tetapi hanya beriman separuh, meninggalkan yang separuh? Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalamnya Al-Quran secara keseluruhan. Sama ada dari segi muamalatnya, dari segi jenayatnya, undang-undang keluarga dan sebagainya, bahkan dari segi siasah kepimpinan itu, maka kita mestilah ambil Al-Quran itu secara keseluruhannya. Nak memilih kepimpinan yang akan menyerajui negara, menyerajui masyarakat, negeri dan sebagainya, maka ciri-cirinya ada dalam Quran. Kita rasa seronok kalaulah pemimpin kita jadi imam boleh baca Al-Quran dalam imam. Kalaulah ketua kampung boleh jadi imam tarawih. Kalau menteri-menteri kita boleh jadi imam sembahyang tarawih, Masya Allah, dengan bacaan yang sangat baik.
rasa tenang, rasa kita ni rakyat ni yang di bawahnya negara kita Malaysia ini, kita rasa Masya Allah, rasa seronok berada di bawah kepimpinan mereka yang memahami Al-Quran. Yang kita nak jadikan negara kita baldatun tayyibatun wa rabbun qafur, negara yang baik, yang mendapat keampunan daripada Allah. Jika bagaimana kita nak mendapatkan negara yang baik, mendapatkan keampunan daripada Allah, jika pemimpin-pemimpin kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya, sebagai teman hidupnya yang dia bawa dalam kehidupannya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita nak melahirkan generasi Al-Quran Rabbani, yang alhamdulillah kita ada di peringkat pendidikan, institusi pendidikan kita di bawah Dewan Pemuda PAS Negeri Kedah. Ada PASTI, ada SRITI, ada SMITI di bawah kelolaan Dewan Pemuda. Yang mana sekolah-sekolah ini akan memastikan anak-anak sekurang-kurangnya mereka mahir, lancar membaca Quran, bahkan mereka boleh menghafaz Al-Quran, menghafaz surah-surah penting dan sebagainya. Ada silibus tahfiz dalam pendidikan, institusi pendidikan kita. Itulah generasi Al-Quran yang kita harapkan besok anak-anak daripada ini, institusi pendidikan kita ini akan mewarisi kepimpinan yang akan datang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka kita mengharapkan Al-Quran ini sebagai petunjuk hidayah, seperti mana Allah Ta'ala berfirman, wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzina ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatul liqaumin yu'minun. Dan tiadalah kami menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad melainkan supaya engkau menerangkan kepada mereka akan apa yang mereka perselisihan padanya, dan supaya menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jelas Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, supaya menerangkan kepada mereka tentang apa yang mereka selisihkan, persoalankan. Maka jawapannya ada dalam Quranul Karim. Kerana itu melihat bagaimana pengkaji Al-Quran, pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar sains dan sebagainya, bila mereka mengkaji Al-Quran ini, mereka kata ini Al-Quran bukan ditulis oleh manusia. Ini satu kuasa, satu mukjizat yang sangat hebat, yang tidak ada kemampuan bagi manusia untuk menulisnya, untuk menirunya dan sebagainya. Keyakinan mereka hinggalah Allah Ta'ala campakkan hidayah iman kepada mereka. Mereka beriman dengan Al-Quran. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, apa juga persoalan, maka kita menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Amat rugilah mereka yang di dunia ini yang mengatakan mereka mendambakan, mencintai Al-Quran, tetapi dalam hidup mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai panduan kehidupan mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oleh itu, kita mengharapkan generasi-generasi Al-Quran ini, yang mereka bahkan bukan sahaja membacanya, menghafaznya, mentadabur dan meneliti segala kitab-kitab tafsir, kitab-kitab tentang Al-Quran ini, mengkaji dan terus mengkaji apakah rahsia yang terdapat dalam Al-Quran yang mungkin belum dijumpai oleh ulama-ulama yang lain, ulama-ulama yang terdahulu. Banyak lagi rahsia-rahsia Al-Quran yang belum terungkap. Maka ini persoalan. Wahai bapa-bapa, ayah-ayah, adakah anak-anak kita menjadikan Al-Quran sebagai kawan mereka, teman mereka? Adakah mereka boleh membaca Al-Quran? Kita melihat kajian yang dibuat. Anak-anak sekolah menengah, berapa persen saja, berapa peratus saja yang boleh membaca Al-Quran dengan lancar? Tak sampai 40%. Sekolah-sekolah menengah biasa sekadar 40%, tetapi alhamdulillah dengan banyaknya
dengan munculnya sekolah-sekolah tahfiz ya yang ada di seluruh dunia, di seluruh Malaysia umumnya. Sekolah-sekolah tahfiz ini makin berkembang walaupun tidak diberikan bantuan secara khusus oleh kerajaan, tetapi mereka bangun bangkit untuk melahirkan penghafaz Al-Quran, mereka yang akan menjadikan Al-Quran sebagai teman. Oleh itu saya mengajak tuan-tuan, jika ada sekolah-sekolah tahfiz, pondok-pondok pengajian, sekolah-sekolah agama ini, tuan-tuan bantulah. Bantu dengan apa yang kita ada. Kalaulah dengan wang ringgit kita berkira, kita boleh bantu dengan masa kita, tenaga kita, buah fikiran kita. Bayangkan dalam satu kampung, satu taman, satu kawasan dengan ada 2-3 buah tahfiz sekolah agama. Masya Allah. Mana tahu dengan keberkatan Al-Quran, anak-anak yang menghafaz Al-Quran, anak-anak yang mentadabbur Al-Quran ini akan dapat memberikan syafaat kepada kita juga, memberikan rahmat kepada kita juga yang berada dalam kampung tersebut. Mana tahu dengan adanya tahfiz mereka yang baca Quran, Allah Ta'ala tidak menurunkan bala kepada kita. Kerana apa? Kerana mereka yang menghafaz Quran. Tambah-tambah Masya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di negeri Kedah kita, berapa banyak tahfiz, bahkan di setiap daerah ni hampir 10-15 buah tahfiz setiap daerah. Tak kira lagi sekolah agama, pondok dan sebagainya. Kita pula ada HESA, hal ehwal sekolah agama, yang akan menjadi penaung kepada sekolah-sekolah ini. Jadi kita mengharapkan apa, tuan-tuan sekalian? Jangan kita hanya seronok dengan bilangan tersebut, tetapi kita tidak ada sesuatu yang boleh kita sumbangkan kepada sekolah-sekolah ini, pusat-pusat pengajian ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka hidayah Al-Quran itu ialah daripada setiap huruf Al-Quran. Kalaulah kita mengambil hidayah adalah untuk diri sendiri, dan siapa yang menolak hidayah itu, maka kesesatan itu akan menimpa dirinya. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalna alaikal kitaba linnasi bilhaq, faman ihtada falinafsih, wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa ma anta 'alaihim biwakil. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad kitab suci Al-Quran yang menyatakan segala kebenaran untuk menjadi panduan hidup kepada umat manusia seluruhnya. Oleh itu siapa yang mendapat hidayah petunjuk beramal menurutnya, maka faedahnya terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang sesat tidak berpandu kepada Al-Quran itu, maka bahaya kesesatan itu tertimpa ke atas dirinya, dan engkau wahai Muhammad hanyalah penyampai, bukan menjadi wakil yang menguasai keadaan dan bawahan mereka. Ayat ini jelas golongan-golongan yang sesat yang tidak mahu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kepada mereka, yang mereka jauh daripada bimbingan Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Persoalannya, tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, adakah kita termasuk daripada golongan-golongan yang akan menjadi pembela Al-Quran? Kita melihat bagaimana satu peristiwa di Perancis, seorang ahli parlimen yang membakar Al-Quran, yang telah mencabar umat Islam di seluruh dunia. Tetapi ada umat Islam yang tak rasa apa, yang tak rasa sensitif, bahkan tak tahu pun peristiwa itu berlaku. Tidak ada tindakan kepada orang yang telah membakar Al-Quran ataupun ahli parlimen tersebut. Di mana pemimpin-pemimpin kita yang kata mencintai Rasulullah, mencintai Allah, mencintai Al-Quranul Karim. Maka umat Islam tidak boleh membiarkan golongan-golongan yang cuba mencabar sensitiviti umat Islam. Mestilah kita ambil tindakan, memberikan peringatan supaya benda ini, perkara ini tidak berulang lagi. Kita takut, tuan-tuan, jika kita tidak berani untuk menyatakan pendirian kita, tidak berani untuk memberikan peringatan kepada mereka, kita bimbang
akan ada lagi golongan-golongan yang berani mencabar, yang berani membakar, memusnahkan dan mempermainkan Al-Quranul Karim. Kita faham Al-Quran ini adalah wahyu ataupun merupakan mukjizat yang masih ada, masih wujud sampai lah ni, bahkan sampai akhirat insya-Allah. Kerana Al-Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan insya-Allah apa yang kita buat mestilah ada sandaran-sandaran daripada Al-Quran itu sendiri. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yasqar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman faman lam yatub faulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu puak dari lelaki mencemuh dan merendahkan puak yang lain, kerana harus puak yang dicemuh itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah pula sesuatu puak daripada kaum perempuan mencemuh dan merendahkan perempuan yang lain, kerana harus puak yang dicemuh itu lebih baik daripada mereka. Janganlah setengah kamu mengatakan keaiban setengah yang lain, dan janganlah pula kamu memanggil-manggil antara satu dengan yang lain dengan gelaran yang buruk. Larangan-larangan tersebut menyebabkan orang yang melakukannya menjadi fasik, maka amat buruklah sebutan nama fasik kepada seseorang sesudah ia beriman. Dan ingatlah, sesiapa yang tidak bertaubat daripada perbuatan fasiknya, maka merekalah orang-orang yang zalim. Ayat ni nak menyelesaikan masalah yang berlaku dalam masyarakat. Sebab itulah kalau kita tengok, segala penyakit ni ada dalam Quran. Segala penyakit dalam Quran, kerana Quran huwa syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Diturunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penawar, pengubat segala penyakit. Wa rahmatul lil mu'minin, rahmat kepada orang mukmin. Maka penyakit yang berlaku dalam masyarakat kita, penyakit-penyakit akhir zaman, bahkan bukan penyakit dalaman saja yang berlaku, bahkan penyakit apa saja, penyelesaian ni Al-Quran. Bagaimana kita nak mententeramkan, mendamaikan golongan-golongan yang bermusuh-musuhan. Allah Ta'ala peringat dah, hei orang beriman, jangan kamu duk cemuh merendahkan puak yang lain, jangan duk hina, jangan duk mencemuh, jangan duk buka aib orang, jangan duk panggil dengan panggilan yang dia tak suka, jangan duk panggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Semua itu ialah bagaimana kita nak mengenai masalah perpecahan dalam umat Islam yang kadang-kadang bersangka buruk, yang kadang-kadang mereka menyalahkan di antara satu sama lain. Puncanya kerana apa? Dengan panggilan yang tidak baik. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka penyelesaiannya Allah Ta'ala sebut dah, jangan kita cari pasal. Jangan duk cari pasal dulu, duk pergi cemuh orang, duk fitnah orang, duk hina orang. Jangan kita mendambakan, mengatakan kita ini yang paling baik. Kita sahaja yang baik, orang lain jahat belakang. Ini penyakit ni, penyakit yang boleh merosakkan. Duk rasa dia seorang yang buat kerja, dia seorang yang berjuang, orang lain tak berjuang. Ni, ingat ayat ni. Masalah penyakit ni kerana apa? Kerana dalam dirinya penuh dengan sifat-sifat yang mazmumah, yang merosakkan. Sebab itu kita kena tanamkan sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang ada dalam Quran. Sifat-sifat yang paling penting untuk menyatakan, untuk menyatukan umat Islam dengan sifat salamatus sadri, berlapang dada dengan semua. Mestilah berlapang dada, mestilah boleh menerima apa saja kritikan, pandangan, apa saja yang orang sebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, supaya kita sentiasa sentiasa hati ini
bersih, hati ini lembut, hati ini mudah untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasakan kita ni duduk di tempat yang dah baik tetapi kita tidak memahami kehidupan ini. Jika kita tidak bersama dengan orang-orang yang baik, kita tidak menjaga ukhuwah, tidak menjaga silaturahim di antara kita, maka kita takut Allah Ta'ala campakkan bibit-bibit pemusuhan, perpecahan yang berlaku kepada umat Islam. Jika berlakunya pemusuhan, perpecahan dalam umat Islam, inilah berita yang sangat mengembirakan bagi musuh-musuh kita. Musuh-musuh menunggu kita ini berpecah di antara satu sama lain. Kita bergaduh, kita mencemuh, menghina di antara satu sama lain, maka mudahlah mereka ingin menjatuhkan agama Allah Ta'ala, ingin menghancurkan jamaah Islam, perpaduan umat Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayat ni semua orang hafal. Berpegang teguh dengan tali Allah, jangan berpecah belah. Kenapa pecah belah masih berlaku? Karena tidak ada sifat salamatus sadri, karena tidak mengambil ayat yang bahawasanya jangan kita mencemuh, jangan kita ini menghina, jangan kita merendah-rendahkan orang lain, jangan kita buka aib orang, jangan panggil dengan panggilan yang buruk. Ni berlaku dalam masyarakat kita, berlaku dalam jemaah kita, berlaku dalam kehidupan kita. Di antara pemimpin-pemimpin, di antara mereka sentiasa bersangka buruk di antara satu sama lain. Masyarakat akan jadi lagi rosak. Ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, berfirman, wala tusakhir qaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kullu muhtalin faqur. Allah Ta'ala kata, janganlah engkau memalingkan mukamu dengan kerana memandang rendah kepada manusia. Janganlah berjalan di atas muka bumi ini dengan berlagak sombong, karena Allah Ta'ala tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong, takabur, lagi membanggakan diri. Kita tak nak memandang muka. Kenapa? Kerana merasakan kita ini lebih tinggi, kita pangkat kita lebih besar, kita memiliki kekuatan yang lebih hebat, maka kita tidak mahu memalingkan muka kita kepada orang lain. Bahkan kita berjalan dengan langgak sombong, dengan jawatan yang kita ada, dengan pangkat yang kita ada. Kita lupa suatu hari kita juga akan jatuh, kita juga akan tersungkur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala tidak suka golongan-golongan yang sombong, takabur, yang membanggakan diri. Sifat-sifat ini yang perlu kita jaga, yang perlu kita hati-hati, supaya kita semua tidak dimasukkan dalam golongan yang mendapat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yakinlah jika kita membawa apa yang terkandung dalam Al-Quranul Karim, kita memahami setiap isi sisi kandungan Al-Quran itu sendiri. Baik, itulah kadang-kadang bila kita melihat kenapakah dalam masyarakat kita berlaku kerosakan demi kerosakan, kerana mereka jauh daripada Al-Quran. Anak-anak tidak tahu membaca Al-Quran. Kenapa anak-anak tidak tahu baca Al-Quran? Kerana kadang-kadang bila kita melihat majoriti kajian yang dibuat, anak-anak yang tidak tahu membaca Al-Quran, ibu dan ayahnya juga tidak tahu membaca Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kita melihat mereka tidak tahu membaca Al-Quran, kehidupan mereka akan kucak-kacir. Sistem keluarga mereka akan punah ranah. Masyarakat akan rosak. Mudah kalau kita faham dari segi susun atur tersebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey kah? Boleh kita teruskan? InsyaAllah. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kita insyaAllah. Tuan-tuan, bulan Ramadan bukan saja bulan solat tarawih, juga bulan untuk kita menuntut ilmu. Allah Ta'ala tak tanya kalau tak semayang tarawih tak berdosa, kalau tak semayang tarawih, tapi kalau tak mengaji berdosa. Ini salah faham dalam masyarakat kita. Kadang-kadang marah kat JK masjid, JK surau dia buat tazkirah lepas tarawih. Dia kata bulan-bulan yang lain dah banyaklah tazkirah, Ramadan ni buat tarawih sudahlah. Isunya apa?
Waktu lain mereka tak main mengaji. Kesian kat mereka. Tak maaf lah noh, batuk. Nak minum air tak boleh, puasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sajalah elan. Tuan-tuan pun kan dia tak boleh terus ya, dia kena rehat sat. Rehat sat. Rehat nak minum air tak boleh. Tuan-tuan jangan minum noh. Puasa ni. Puasa kan? Puasa. Sambil-sambil tu baca Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya, bahawa ia menciptakan untuk kamu wahai lelaki isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang kita boleh faham daripada ayat ini? Allah menciptakan manusia ini mestilah berpasang-pasangan. Manusia bahkan binatang sekalipun tak boleh duduk seorang-seorang. Kalau dia jenis duduk seorang-seorang ni, ada something wrong, tak kena dalam hidup dia. Kita pun dalam masyarakat kita tak boleh duduk seorang-seorang, kena duduk dalam jemaah. Baik itulah Allah Ta'ala fardukan kita solat Jumaat. Setiap hari Jumaat ni berhimpun seluruh masyarakat kita. Ni hikmah dah sangat besar dengan solat Jumaat kalau kita buat kajian. Apa yang terkandung dalam Quran dalam surah Jumaah sebut. Kalaulah kita ambil kelebihan hikmah solat Jumaat, Allah Ta'ala menghimpunkan manusia seminggu sekali. Kalau setahun sekali, apa dia? Mengerjakan ibadah haji. Seluruh manusia berhimpun, jutaan manusia yang berhimpun di tanah suci Mekah untuk mengerjakan ibadah haji. Tetapi kalau mingguan, himpunan manusia mingguan ialah solat Jumaat. Solat Jumaat untuk apa? Untuk kita berkenal-kenalan, untuk kita bermesra, untuk mengeratkan ukhuwah di antara masyarakat tersebut, kampung qaryah tersebut. Hak tu lain kita payahlah jumpa, hari Jumaat boleh jumpa. Sebab itu kalau Jumaat ni jangan kalut nak balik awal. Jangan kalut nak balik awal. Boleh jumpa saudara mara, boleh jumpa adik-beradik, jumpa dengan kawan-kawan, tanya khabar, tanya berita macam mana. Ni Ramadan ni adalah bulan ukhuwah, bulan untuk mengeratkan silaturahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dulu ni kita kata kalau bulan puasa ni mak kalau buat ni buat lebih. Dia siap dah bubur apa nama juadah ni. Dia kata ni hang pergi bagi kat mangah hang. Hang ni hang bagi kat balong hang. Ni jiran-jiran mak adik-beradik bagi. Satgi masa nak balik tengok-tengok ada isi bilik, depa balas balik. Dulu lah jiran sebelah hang tak kenal. Masya Allah, duduk taman kan dah. Kadang-kadang tak tanya khabar, tak pernah pun nak kirimkan makanan ke jiran sebelah. Masya Allah, ni kena ada perubahan. Orang dulu-dulu ni jaga sungguh. Kalau penurui kenara ni 2-3 hari lepas pi dah duduk kampung tu. Wah. Maka solat Jumaat ni untuk kita nak berkasih sayang. Begitu juga dalam hidupan kita kena secara berjemaah. Maka kena duduk dalam satu kumpulan. Yang mana kumpulan ini boleh memberikan peringatan kepada kita. Begitu juga kalau kita dalam kehidupan kita Allah Ta'ala ciptakan kita lelaki perempuan supaya kita dapat bersenang-senang hidup mesra dengan isteri kita, dengan suami kita, berkasih sayang dan belas kasihan. Maka ke dalam keterangan ini adalah menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Orang yang berfikir, Masya Allah, betapa hebatnya hikmah di sebalik pensyaitan kefarduan yang telah diberikan ataupun difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hidup kita kena secara berjemaah, kena secara berpasang-pasangan, barulah rasa mesra, kita tak sunyi, kita tak rasa keserangan. Itu juga dalam nak buat kerja amal, nak buat kerja kebajikan. Berlaku banjir yang besar di Johor. Kalau kita seorang-seorang pi larat ke nak pi tolong, pi basuh
Tak, kena pi ramai-ramai barulah mudah buat kerja. No, ikutlah Jabatan Amal. Ni sidang pendengar yang mana belum menyertai Jabatan Amal Malaysia dan Kedah, boleh jumpa dengan pengarah amal negeri Kedah, ataupun jumpa dengan saya pun boleh, insya-Allah. Join Jabatan Amal. Sebut Jabatan Amal ni pun tak, baguslah buat kerja, tak ada ilmu hampa, tak ada elang. Cuma kadang-kadang kita fikir sebagai pimpinan ni, nak kena fikir juga duit minyak mereka, nah, duit makan mereka, duit mereka tinggal kerja mereka, duit nak simpan ke anak bini bila pergi ke Johor, bukan sehari dua, 5-6 hari. Adakah mereka juga meninggalkan sesuatu untuk keluarga mereka? Nak kena fikir lagu tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan nak belum join, sila join. Seronok tuan-tuan, rasa seronok bila kita buat kerja amal ni. Seronok sebab apa? Rasa puas. Walaupun tak ada apa habuan dunia, tetapi janji Allah pasti akan berlaku kepada mereka yang ikhlas dalam perjuangan mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seronok. Boleh join kumpulan-kumpulan yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah bila mana kita berjalan lebih daripada 3 orang ataupun 2 orang, kita mesti lantik seorang pemimpin. Mimpin yang kita percayai untuk dia memimpin kita. Begitu juga dalam konteks kepimpinan sekarang ini. Mestilah kita pilih kepimpinan tersebut orang yang boleh memimpin kita, yang boleh bawa kita selamat daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ni kalau pemimpin pun tak semayang, dia pun tak ambil peduli tentang Quran, nak sentuh Quran pun payah. Macam mana dia nak bawa kita, dia nak selamatkan kita daripada azab api neraka? Dia pun belum tentu lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini persoalan yang kita nak bawa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minta maaf. Tak apa, sihat, batuk. Baik, kita sambung. Ayat yang lain Allah Ta'ala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litazhabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan-perempuan dengan jalan paksaan, dan janganlah kamu menyakiti mereka dengan menahan dan menyusahkan mereka, kerana kamu tidak mengambil balik sebagian apa yang telah diberikan kepadanya, kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka isteri-isteri kamu itu dengan cara yang baik. Kemudian jika kamu merasai benci kepada mereka disebabkan tingkah lakunya, janganlah kamu terburu-buru menceraikannya, kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu sedang Allah hendak menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak. Baik. Ayat ni tentang hubungan kita suami isteri. Ramadan ni, ya Allah, kita kena bersyukur pada Allah Ta'ala dengan Allah Ta'ala kurniakan isteri-isteri yang salihah, insya-Allah. Yang belum nikah tu, jangan duk tunggu lama sangat dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi hak tak menikah lah. Allah nikmat boleh menikah kan. Ada orang tolong masak, ada orang tolong masak sok, kita tunggu nak bangun ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sajalah tuan-tuan sekalian. Ada lagi ni, masya-Allah. Tetapi kita ni masya-Allah dah bini tolong masak sahur dah, kita bangunlah sama. Bangun tolong apa? Tolonglah semayang sunat sekali untuk dia. Pahala tu dekah sama untuk bini. Doa kat bini sama. Masya-Allah, bukan senang, bukan senang nak dapat isteri yang solehah. Kadang-kadang ni sajalah, ni iklan kan. Kadang-kadang kita selalu bandingkan bini orang dengan bini kita. Tengok bini orang tu buat macam ni. Bini kita nampak, hak tak nampak ngana. Kita tengok bini orang lawa, comel, segak kan, bedak dengan bedak tebal 16 inci. Bila katakanlah sebenarnya segak dah kan. Kita tengok balik rumah, buka pintu tu dia kan, beruang mana, kita kata anak beruang mana
kan, dengan baju kelawak itulah dah berang Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah abang, bini orang lah rumah tu pun anak berang juga sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala jadikan kita pasangan-pasangan sesuai dengan kita, insya-Allah. Bersyukur dan kita cuba untuk nak buat, kan kita latih dan kita bimbing isteri kita untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Karena Allah Taala akan campakkan rasa kasih, cinta kita kepada pasangan-pasangan kita. Bersyukurlah. Setiap kekurangan tu Allah Taala akan berikan sesuatu. Sebab itu kita ni masya-Allah, kadang-kadang kita dengki, hasad, iri hati dengan orang lain. Ni nak abang dengar elok. Kita jangan iri hati, dengki dengan orang lain. Sebab apa? Orang lain yang dapat nikmat tu jangan dengki ke dia. Kita tak tahu apa Allah Ta'ala tarik daripada dia. Kita yang Allah Ta'ala kadang-kadang tarik nikmat kepada kita, kita tak tahu apa nikmat Allah Ta'ala nak bagi pula kat kita. Faham ayat tu? Kita tak tahu. Mungkin Allah Ta'ala bagi lebih baik apa yang kita apa yang kita tak dapat, apa yang ditarik daripada kita. Karena Allah Ta'ala akan menilai, melihat seseorang itu sesuai dengan dia. Doa-doa yang kita buat sepanjang Ramadan, Masya Allah, doa banyak-banyak. Jangan banyak mongo, jangan banyak komplain, jangan banyak menyalahkan orang, banyakkan salahkan diri sendiri. Banyakkan berfikir untuk muhasabah diri kita, Masya Allah. Dosa kita dengan isteri kita, dosa kita dengan suami kita, dengan pasangan, dengan anak-anak kita, Masya Allah, banyak sangat. Sebab itulah kita perlu berfikir bagaimana memperbaiki diri kita dan keluarga kita dan masyarakat kita, mengikut panduan yang ada dalam Quran. Quran ni lengkap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Quran ni selengkap-lengkapnya dan diterangkan, dihuraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita tengok, semua dah lengkap. Nabi SAW huraikan. Contoh paling mudah yang selalu kita sebut dalam Quran, sebut aqimus salah, dirikan semayang. Orang tanya macam mana nak semayang, adakah cerita satu-satu rukun semayang 13 adakah dalam Quran? Tak ada. Maka Nabi lah yang tolong cerita, Nabi lah yang tolong praktikal untuk kita. Usalli kama ra'aitumuni usalli, semayanglah kamu seperti mana tengok aku semayang. Nabi tak cerita satu-satu, tapi sahabat-sahabat tengok, no? Tentang isu solat tarawih, Nabi SAW semayang secara seorang-seorang ataupun semayang tanpa berjemaah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehinggalah ketika sahabat-sahabat bila tengok Nabi SAW solat tarawih, sahabat-sahabat ikut. Dan satu ketika Nabi tidak datang untuk solat tarawih, Nabi balik semayang di rumah. Untuk mengatakan apa? Solat tarawih ni sunat. Secara berjemaah ni bermula pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, untuk menyatukan umat Islam, untuk tidak menjadi pecahan dalam umat Islam. Maka Sayyidina Umar mengarahkan Zaid bin Sabit untuk menjadi imam, dan seorang lagi Sayyidina Tamim Ad-Dari untuk menjadi imam untuk salat tarawih secara berjemaah. Itu syariatnya. Maka bukan satu benda yang mesti kita buat. Kalaulah rasa hari itu kita tak larat, kita sakit, kita tak sihat, kurang-kurangnya kita salat tarawih di rumah. Kalau tak nak bangun, boleh semayang cara duduk, mudah aja. Mudah, Masya Allah, Ta'ala permudahkan kita. Tetapi isunya apa? Sama ada kita nak buat ataupun tidak. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baiklah, kita yakin sesuatu itu yang Allah Ta'ala turunkan persyaratan sesuatu itu, mestilah ada hikmah dia. Mesti ada sesuatu yang kadang-kadang kita tak tahu. Maka perlu kita buat dengan cara kajian dan sebagainya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita nak selamat, kita nak selamat. Bagaimana kita nak selamat? Jadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan linas, petunjuk kepada manusia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Inna anzalna alaikal kitaba lin-nasi bil haqq faman ihtada falinafsihi
wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa ma anta 'alaihim biwakil. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad kitab suci Al-Quran yang menyatakan segala kebenaran untuk menjadi panduan hidup kepada umat manusia seluruhnya. Oleh itu sesiapa yang mendapat hidayah petunjuk, maka faedahnya terpulang kepada dirinya sendiri. Sesiapa yang sesat, tidak berpandu kepada Al-Quran, maka dia akan sesat, dia akan ditimpa kesusahan, ditimpakan kemusnahan dalam diri dia. Dan bukanlah engkau wahai Muhammad penyampai, bukanlah menjadi wakil yang menguasai. Ini kita baca tadi ni, saya ulang baliklah supaya kita dapat faham bahawa Al-Quran ini akan menjadi penyelamat kepada kita, dan kita harap insya-Allah sesuatu yang berlaku itu berpandukan dengan Quran. Sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat zaman silam mencapai tahap kehidupan yang gemilang kerana dibimbing terus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ni seumpama Nabi SAW itu seumpama Al-Quran yang bergerak. Sebab apa? Quran ni apa yang Nabi buat semuanya ikut Al-Quranul Karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang akan mengeluarkan mereka daripada lembah kejahilan yang gelap gelita ke jalan yang lurus dan terang. Inilah yang ada, yang ketika mana masyarakat pada ketika itu dengan akhlak yang sangat buruk, masyarakat jahiliah pada zaman tersebut dengan amalan mereka menyembah berhala, berjudi, minum arak, berzina, rompak, bunuh dan sebagainya. Maka datang Al-Quran ini menjadi petunjuk yang teragung untuk menguatkan hati umat Islam, nak mengeluarkan manusia daripada kejahilan, minaz zulumati ilan nur, daripada kegelapan kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kalau kita yakin Al-Quran ini akan menjadi penyelamat kita, maka kita jangan tinggal Quran. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, satu daripada ribuan manusia ni ada seorang Arab Badui daripada Bani Dausan yang bernama Tufail bin Amr ad-Dausi, seorang ahli syair yang terkenal. Ketika mana datang ke Mekah, beliau dihalang oleh miskin Quraisy supaya tidak mendengar ajaran Al-Quran. Tetapi dia dapat jumpa dengan Nabi SAW dan menceritakan tentang masalah yang dihadapinya. Maka Nabi SAW memperdengarkan dia tentang beberapa potong Al-Quran dan mengajak dia memeluk Islam. Keindahan yang ada dalam Quran itu menembusi hati Tufail ad-Dausi ini, sehinggalah dia memeluk Islam. Dia rasa kagum, dia rasa ini bukan daripada manusia, kerana dia seorang ahli syair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana doa ahli syair dia tahu dengan Al-Quran ini dihimpunkan segala-galanya dalam tu. Jadi tuan-tuan, proses tabiah ini sangat luas. Maka persoalan untuk kita terus istiqamah dalam menjaga Al-Quran dan kita mewarisi anak-anak kita dengan Al-Quran. Saya nak sebut sebelum kita pengakhiran program kita pada petang ini, mungkin ada anak-anak kita yang belum lagi menghafaz Al-Quran. Ajarkan mereka dengan Al-Quran. Kalau kita ada anak, sekurang-kurangnya seorang dua hantarlah ke sekolah-sekolah tahfiz. Paling-paling kurang mereka akan membacakan Al-Quran, mereka akan menghafazkan pahala, mengirimkan postkan pahala untuk kita di alam kubur nanti. Dan boleh jadi imam kita, paling-paling kurang seronok dah bila kita mati kan. Anak kita jadi imam kita untuk jenazah kita, Masya Allah seronok. Boleh bacakan tahlil untuk kita, Masya Allah seronok. Boleh postkan pahala bacaan Quran kepada kita di mana kita berada dalam kubur nanti, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah jadikan Quran sebagai teman kita. Bawalah Quran ni di mana-mana sekalipun dan setiap hari. Jangan lupa baca Quran, terutamanya di bulan Ramadan Al-Mubarak. Khatam Quran, azam sungguh-sungguh. Kalaulah ada lagi masa yang ada masih ada sempat untuk kita baca, untuk hafal, untuk khatam Quran, khatamlah Quran, insya-Allah. Moga-moga esok jadi saksi di hadapan Allah, kita pencinta Al-Quran. Kita akan menjadikan Al-Quran sebagai penyelamat kita ketika mana kita kesusahan di padang mahsyar kelak.
Wallahu alam. Mohon maaf salah dan silap terkasar bahasa. Moga-moga ada manfaatnya untuk kita semua insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.